Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Video hari ni Nina nak bahaskan tentang seorang penyanyi hip hop iaitu rapper yang makan paru-paru roommate dia sendiri guys. Kisah ni boleh jadi antara kisah yang paling tergila yang korang akan dengar pada hari ini. Dia dijumpai berlari dengan tak pakai apa-apa, berlumuran dengan darah pada waktu tengah hari selepas dia menjamah paru-paru kawan dia. Apa perasaan korang kalau korang terjumpa orang macam ni dekat tengah jalan? Korang lari ataupun korang akan pergi tanya dekat dia apa yang dah jadi? So without wasting any time, let's get started. Antron Singleton ataupun nama famous dia sebagai Big Large merupakan penyanyi rapper di Amerika. Kalau dalam dunia hip hop pada tahun 2000 macam tu kan, Big Large ni adalah antara nama yang terbesar jugalah. Dia juga telah dianggap sebagai perintis kepada subgenre horrorcore. Dan pada tahun 2002 tu kan, sebenarnya dia tengah berada di puncak kejayaan dia tau. Semua orang tergila-gila tau dengan lagu-lagu yang dibawa sebab memang orang kata ngam lah dengan jiwa tu. Tapi itulah, semasa dia berada di puncak kejayaan dia tu kan, dia telah melakukan sesuatu yang gila dan kejayaan dia pun musnah sekelip mata. So macam biasa, Nina akan kenalkan dekat korang dulu siapa Big Large ni yang sebenarnya. Big Large telah dilahirkan pada 15 September 1976 di Texas, Amerika. Jadi dia sejak daripada kecil lagi, dia memang minat lah dengan benda yang melibatkan seni. Masa di umur 7 tahun, dia dah pun mula menulis puisi. Lepas tu masa di umur 15 tahun pula, dia telah terlibat dengan satu persembahan yang profesional. Masa dia meningkat remaja ni kan, Big Large ni dia mula suka menulis lirik lagu yang berkaitan dengan pembunuh, pontianak dan benda-benda yang horor lah orang kata. Sampailah pada tahun 1998, Big Large ni telah mengeluarkan lagu dia yang pertama yang bertajuk Sinful. Lagu dia yang ni mendapat kedudukan yang ke-66 dalam carta lagu hip hop dan nombor 18 dalam carta rap popular. So semasa lagu ni dikeluarkan, dia telah bekerjasama dengan Cosmic Slopeshop. Tapi Cosmic ini tak mampu bertahan lama dan dia tak boleh lagi bekerjasama dengan Big Large. Tapi Big Large memang taklah nak give up sebab bagi dia hip hop ni adalah dunia dia dan nyawa dia. So dia pun teruskanlah minat dia sebagai seorang penyanyi rapper dengan bersungguh-sungguh sehinggalah dia boleh bekerjasama dengan artis-artis lain. Masa ni dia dah tak tinggal lagi dekat Texas, dia dah pindah ke Los Angeles. Pada tahun 2000 macam tu, Big Large ni baru balik daripada parti sambutan hari jadi dia lah yang ke-24. So nasib dia pada masa tu tak berapa nak baik. Masa dia tengah drive nak balik ke rumah tu kan, dia telah dilanggar oleh driver yang mabuk. Keadaan dia pada masa tu agak teruk dan parah jugalah sebab dia punya leher ni patah. So nak kurangkan rasa sakit dia tu kan, dia pun makanlah macam-macam jenis ubat tahan sakit, antaranya macam PCP. Ubat yang dia ambil tu kan sebenarnya ada kesan sampingan yang lain macam berhalusinasi. So selama dia ambil PCP tu kan, dia jadi high tau selama berminggu-minggu. Bukan tu je tau, dia semakin kerap berhalusinasi sampai kan dia kata ada syaitan dekat dalam perut kawan dia tau. Kemudian pada April tahun 2002, Big Large ni nak jumpa dengan roommate dia yang bernama Tanisha yang berusia 21 tahun untuk hisap rokok. Tapi rokok ni bukan rokok biasa yang ada isi tembakau tu tau, tapi rokok ni lain. Rokok ni kalau hisap memang high habis lah. Orang dekat sana panggil rokok tu sebagai PCP. So dikatakan diorang berdua ni pun hisap lah rokok tadi tu. Aku suap kau suap aku sambil duk melayan apa tu asap rokok tu kan. Maklum lah pada masa tu kan dah tengah high macam tu lah, mabuk lagi tu nya. Kalau nak ikut POV Big Large ataupun cerita daripada side dia lah kan, dia kata dia memang tak ingat apa-apa yang terjadi pada hari kejadian. Dia kata yang dia tahu pada hari tu dia hisap rokok dengan Tanisha, roommate dia tu, and then bila dia sedar dia dah ada dekat dalam penjara dan dituduh bunuh roommate dia tu tau. Tapi kalau ikut saksi yang nampak kejadian tu, dia kata pada hari kejadian tu Big Large minta roommate yang ada dalam rumah tu untuk keluar kejap dan tinggalkan dia dengan Tanisha tu. Jadi kawan-kawan dia orang yang ada kat dalam rumah ni pun keluarlah dan tinggallah Big Large tadi tu dengan Tanisha. Bila diorang semua dah keluar, pada masa ni lah Big Large tadi telah pun menyerang roommate dia dengan menggunakan pisau. Dia tikam pisau tadi tu dekat jantung kawan dia tau. Bukan sekali tapi berkali-kali. So pada masa tu memang dengarlah suara jeritan daripada roommate dia tu. Walaupun pada masa tu Tanisha ni dah macam orang kata pun nyawa-nyawa ikan kan, Big Large ni dia macam masih lagi tak stop dan macam tak puas hati lagi. Korang tahu tak apa yang dia buat lepas tu? Dia pergi ke dapur, dia ambil pisau yang lagi besar and then dia patah balik dekat roommate dia. Lepas tu dia pak dekat dada roommate dia, dia robek dan dia tarik keluar paru-paru kawan dia dan dia makan. So saksi yang dengar suara Tanisha tu kata masa dia kena tetak tu memang dengarlah suara Tanisha tu menjerit sekejap and then terus senyap. Dia maksudnya macam dia kena tu kan masih hidup lagi lah tau.
Tak boleh bayang rasa macam sakit pula. Bila polis dapat report daripada kawan-kawan dia dengan jiran-jiran diorang tu kan, polis pun cepat-cepatlah datang kat rumah diorang ni. Tapi Big Large ni telah lari pula dari situ dalam keadaan yang tak pakai apa-apa dan badan dia penuh ni dengan darah roommate dia sendiri. So polis pun kejarlah dia daripada belakang kan sebab nak tangkap dia. Pada masa ni diorang kata Big Large ni macam anjing tau, sebab dia tiba-tiba dia berhenti, dia berdiri, lepas tu dia tengok dekat langit and then dia menyalak. Ini apa yang polis kata, dia menyalak tu macam anjing. Polis cakap juga masa diorang nak tahan dia tu kan, si Big Large ni menggeram dekat diorang macam macam binatang atau macam tu lah. So kelakuan dia pada masa tu diorang kata dah tak macam manusia, dah macam seekor binatang. Kemudian dia berjaya ditangkap dan lepas tu diorang bawa dia ke hospital untuk melakukan pemeriksaan perubatan. So doktor pun check lah badan dia apa semua kan, scan apa semua, dan doktor sahkan dalam perut dia tu kan ada darah dan juga daging manusia. Berbalik kepada kawan-kawan dia balik tu kan. Jadi lepas Big Large ni lari pada rumah, diorang pun masuklah ke dalam rumah tu dengan harapan, diorang berharap lah yang macam Tanisha tu macam okey, dalam keadaan yang macam tak ada apa-apa lah kan. Tapi itulah, bila diorang masuk je ke dalam rumah tu, diorang dah tengok satu keadaan yang menjadi trauma yang akan menghantui hidup diorang sepanjang hayat. Korang bayangkan lah kalau masuk dalam rumah tu dengan dada yang dah terkopak macam tu, darah banyak. Kalau Nina kan, Nina mesti akan jumpa doktor untuk hilangkan trauma tu. Gila. Hasil autopsi telah menunjukkan dekat paru-paru Tanisha tu memang ada kesan gigitan manusia. Dan bukan tu je, dekat muka dia pun ada kesan gigitan juga. Dia punya rahang patah dan soket mata dia patah. Dada dia pula memang sah-sah lah, dah terkoyak rabak kan. Paru-paru kanan dia tu hilang sebab dimakan oleh Big Large tadi. Dan ada pisau yang patah dekat bahu kiri dia. Seram. Pada tahun 2003, Big Large telah didapati bersalah walaupun dia tak mengaku yang dia bersalah. Dia cakap apa yang terjadi pada hari itu disebabkan dia ni tak waras dan dia gila. Tapi dia tetap dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa kemungkinan parole. Jadi maksudnya kalau dia berkelakuan baik sekalipun dekat dalam penjara, dia tetap tak akan keluar. So dia akan habiskan hidup dia dalam penjara je. Masa dia dekat dalam penjara tu kan, tiba-tiba dia punya album solo dia yang pertama telah dikeluarkan oleh company yang dikerjasama masa nak buat lagu tu, iaitu Black Market Records, tanpa kebenaran daripada Big Large sendiri tau. Jadi macam lagu tu dikeluarkan tanpa Big Large pun tahu pasal benda tu. So dalam album tadi tu ada tajuk lagu I Did It To You. So lagu ni dikatakan adalah bayangan jahat yang dilakukan oleh Big Large kepada roommate dia sendiri. Kemudian mak roommate dia tu telah saman company tu tau, sebab dia kata diorang ni dah bagi dadah dekat Big Large, sampaikan si Big Large ni dah memang dah berkhayal teruk and then kejadian buruk tu terjadi. Kalau korang macam benda korang still tak faham, sebenarnya benda ni macam ada konspirasi tau. Benda ni macam company tu dah rancang sesuatu supaya nama Big Large tadi tu disebut-sebut and then diorang releasekan album pertama dia. Jadi meletuplah dia punya jualan tu. Pada masa yang sama, dia telah menaikkan nama Big Large dengan cara yang kotor. So dalam lirik lagu dia tu kan menunjukkan kata yang dia ni adalah seorang pontianak yang dahagakan darah, dahagakan daging, macam tu lah. Jadi apa yang ada dalam lirik lagu tu seolah-olah gambaran kepada apa perbuatan yang dibuat selepas tu. Maksudnya lirik lagu dicipta dulu and then benda tu terjadi. So benda ni orang anggap macam company Black Market tadi tu kan dah rancang sesuatu tau, tapi tanpa Big Large ni sedar. Jadi bila ada something else yang happen, boom, macam tu kan, benda besar yang terjadi, benda buruk terjadi, so company ni pun releasekanlah album dia. Ini gila. Okay guys, Nina nak tahu pendapat korang tentang cerita pada kali ni. Adakah korang rasa company Black Market tu memang ada something else yang dirancang dan dia buat benda tu jadi betul-betul tanpa Big Large tu sedar yang dia dah jadi mangsa kepada company tadi? Ataupun korang rasa benda ni sekadar kebetulan je? So komen dekat bawah sebab Nina nak tahu pendapat korang. And yeah, that's it for today. Nina harap korang suka dengan video Nina kongsikan pada hari ni. Yang belum lagi subscribe, korang boleh subscribe di bawah sebagai tanda korang support dengan channel ni. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.